Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadis ini masyhur, saya rasa ramai kalangan kita biasa dengar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melalui satu jalan yang mana dia mencari pada jalan tersebut akan ilmu, maka Allah SWT akan permudahkan bagi dia jalan ke syurga. Jadi kita kat dunia ni tuan-tuan, sebagai orang beriman, kita pun maklum ayah kita dulu, Nabi Adam AS, dicampakkan ataupun turun ke dunia ini selepas baginda asalnya adalah ahli syurga, duduk di syurga. Jadi kampung sebenarnya kita syurga, tempat asal kita syurga. Dan dunia ni tempat yang kita diletakkan sebagai satu medan ujian untuk memahami diri kita, siapa kita dan tugas kita dan amanah kita, yang sebenarnya siapa memahaminya dan juga melaksanakan amanah tersebut dengan sebaiknya dan dengan izin Allah dan rahmat, insya-Allah kita dapat balik ke rumah kita ataupun kampung kita asal kita, syurga. Ini satu benda yang sangat penting untuk ada kefahaman ataupun pengetahuan tentang tujuan ini, maksud ini dan juga purpose ni lah. Maksud dia satu maksud kenapa kita datang ke bumi ini. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, itulah kehendak Allah SWT, kita berada dalam ke bumi ini untuk menjadi hamba-Nya, melaksanakan amanah yang telah Allah SWT tanggungkan di atas bahu kita semua. Jadi bagi orang yang memahami bahawa dunia ni adalah tempat dia untuk mencari bagaimana dia dapat kembali ke kampung asalnya, syurga, maka dia akan buat apa saja ataupun rasa untuk mengambil peluang apa saja yang ada memudahkan dia ke syurga. Lah ni kalau katalah kita katalah seorang terdampar kat pulau, satu pulau, sudah tentu dia tak fikir untuk duduk pulau ni lama. Terus kata tak apalah, duduklah pulau ni reda kan, buat rumah sini kau semua. Tak, mesti dah fikir macam mana aku nak balik. Jadi kalau apa saja ada jalan, katalah nampak pokok kayu ada ni, rasa-rasa ni boleh aku buat satu sampan, kita usaha buat. Kalau orang betul-betul yang faham, sampai bila nak duduk saja. Jadi lagu tu lah nak kata kita kat dunia ni, sepatutnya dengar saja ada jalan peluang ke syurga, kita buat. Sebab tu kampung asal kita, tu tempat asal kita. Dan Nabi SAW nak beritahu dalam hadis tersebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang jalan lalu pada satu laluan yang dia nak cari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan permudah ke jalan ke syurga. Jadi kita nak pertama niat kita mencari ilmu sebab dapat redha Allah Ta'ala dan juga dapat ganjaran tersebut. Kemudian dalam hadis tersebut juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW sebut, hadis ini banyak diriwayatkan juga oleh selain Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Muslim, tapi dengan lafaz yang berbeza. Tapi saya ambil riwayat Imam At-Tirmidzi yang mana ada tambahan pada lafaz Nabi tersebut, bahawa Rasulullah SAW sebut, fa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Maka sesungguhnya penuntut ilmu itu istighfar kepada dia, siapa saja yang ada di langit-langit dan ada yang di bumi. Kalau kita lihat bumi kita ni dengan nisbah angkasa terlalu kecil kan, macam satu debu nak banding dengan alam semesta lah dekat angkasa, dengan planet-planet dia, dengan bintang-bintang. Mungkin kadang kita pernah terfikir kata, apa yang ada dekat sana? Angkasa yang besar tu siapa yang tinggal? Tak logik tuan-tuan, kosong lagu tu saja. Sebab ia menafikan sifat Allah Ta'ala Al-Hakim, iaitu yang penuh hikmah. Tuan-tuan, hikmah tak seorang dia buat rumah kecil, dalam rumah kecil ni lah pakat dia bagi orang duduk tinggal. Lepas tu dia buat istana-istana besar luas, yang tu kosong saja buat kosong. Perbuatan ni tak hikmah, tidak menafikan hikmah.
Jadi Allah Ta'ala hakim. Tadi tu imam kita pun baca alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala tu yang paling hikmah sekali? Kita pun sudah dekat bala sekurang-kurang ni. Bala, ya, kita menyaksikan hikmah Allah Ta'ala. Jadi tidak hikmah tuan-tuan kalau kita rasa bumi ni saja tempat yang kita hidup. Ada makhluk hidup kat bumi ni saja. Langit tu, planet tu, matahari, bintang semua kosong. Betul tak tuan-tuan? Jadi menafikan hikmah. Malah kita lihat dekat bumi ni hampir setiap sudut tempat ada makhluk yang hidup. Yang pada makhluk tu ada roh. Ada roh. Minta maaf, hatta dalam najis, bukankah ada makhluk hidup? Ada. Bukankah makhluk hidup dalam najis tu ada roh? Ya. Jadi takkan, ni fikir mantik lah kan, fikir mantik. Sebenarnya bukan saya sebut sendiri, sebenarnya adalah kitab benda ni tuan-tuan. Dalam kitab Rasail Nur Imam Badi Zaman Sanusi kata, dia kata, jadi hikmah menuntut untuk kita yakin, kalaulah tempat yang kotor, yang rendah martabatnya seperti najis pun ada kehidupan, sudah tentu di langit yang bawah lebih lagi ada kehidupan yang tinggal. Tapi siapa? Barat cuba nak doktrin kita UFO aliens yang bakal untuk menguasai, itulah macam-macam cerita kan. Tapi Allah Ta'ala sebut penduduk langit-langit ni sebenarnya siapa tuan-tuan? Hamba-hamba dia yang taat, yang tak pernah langsung ingkar ataupun maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia. Siapa dia? Al-Malaikah, para malaikat. Allah Ta'ala sebut, takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Hampir saja langit-langit meledak-ledak, pecah. Maksud meledak pecah ni banyak tafsiran kalangan ulama. Dan Allah Ta'ala sebut penduduknya siapa? Para malaikat beristighfar kepada penduduk bumi. Pertamanya yastaghfiru, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala, kemudian mereka tolong istighfar untuk penduduk bumi. Nampak? Jadi para malaikat mereka penduduk langit-langit yang luas. Sebab itulah kalau kita lihat nisbah malaikat saja dengan manusia, Allah cukup jauh beza. Bumi kita ni, tempat tinggal manusia ni, kecil tak ni, kan, nak berbanding dengan malaikat yang duduk dekat langit tu, mereka sentiasa taat bertasbih Allah Ta'ala, cukup jauh beza. Kalau saya bincang waktu panjang, tapi insya-Allah dalam pengajian kita akidah seperti mana saya difahamkan, kita nak buka kitab akidah, nanti akan ada tu perincian penjelasan ataupun bahagian bab malaikat. Kita akan bincang lebih lanjut ataupun perinci. Kalau diizinkanlah sampai bab sebab kita ni background kebal kan, saya tak tahu betul nak selesai. Tapi nak kata, bayangkan seluas-luas langit ni ada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut sebagai al-malaikatul muqarrabun, para malaikatnya yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang mana mereka la ya'sunallahi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka langsung tidak bermaksiat ataupun melanggar perintah Allah Ta'ala dan sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Sudah tentu mereka makhluk yang mulia dengan sifat-sifat ini yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bayangkan makhluk-makhluk ni istighfar kepada kita, secara khususnya kepada penuntut ilmu. Bukankah ni satu fadilah yang sangat besar? Kita nak istighfar untuk diri kita sendiri tak tentu lagi. Satu hari berapa kali kita istighfar, betul-betul bertaubat. Ni malaikat tolong istighfar. Kemudian hatta seorang kata wal ard, yani bukan sahaja penduduk langit-langit, malah penduduk bumi. Siapa? Di kalangan malaikat yang ada di bumi, supaya kita tak fikir bukan setakat malaikat yang ada di bumi saja istighfar untuk penuntut ilmu. Hatta Nabi kata apa? Hatta al-hitanu fi jawfil bahr. Sehingga kan yang maksudnya siapa saja datang ke bumi ni istighfar untuk menuntut ilmu, sehingga kan ikan yang berada di dalam lautan. Ikan yang kita lihat makhluk yang tidak ada akal, tetapi mereka sebenarnya secara maknawi mereka bertasbih, mereka berzikir. Ni akidah kita tuan-tuan. Kalau kita lihat pada mata kasar kita, kita nampak ikan ni ataupun hantar dalam sains sebut ikan antara makhluk paling bodoh mereka sebutlah. Sebab dari sudut nampak kecilikan ataupun IQ tu, ikan ni antara yang rendah lah IQ dia banding dengan anjing dan semua. Tetapi kita kena faham satu benda. Pertama Al-Quran sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dan memuji Allah SWT. Itu pertama. Tapi Allah Ta'ala kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi hampa yang tak faham tasbih mereka. Itu kita masalah kita. Tapi yang wajib kita beriktikad, yang kita yakin dengan Al-Quran,
Habaq pada kita apa? Semua makhluk bertasbih. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut khusus hatta ikan istighfar untuk penuntut ilmu. Ikan. Di sana ada hadis yang lafaz lain sebut makhluk-makhluk lain juga. Pokok-pokok, binatang-binatang melata istighfar untuk penuntut bumi. Nampak? Ini khabar dari Allah. Yang ini khabar dari Rasulullah. Wajib kita imani tuan-tuan. Tak boleh nak ragu-ragu. Kalau tidak terkeluar kita daripada daerah orang beriman tuan-tuan. Sebab apa? Al-Quran sini sebut innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya, maksudnya beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan hadis Nabi SAW, dan mereka kemudian tidak langsung ada ragu-ragu. First kali antara ayat yang awal dalam Quran Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala sebut pada kita supaya kita bila baca Quran ni ada satu prinsip yang wajib kita letak dalam diri kita apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tiada keraguan pada dia. Awal-awal nak baca Quran tuan-tuan, kena yakin terima 100%. Sebab ni adalah kalamullah, kalam Allah. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala yang habaq kepada kita, benda semua beristighfar. Benda semua makhluk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nampak? Cuma kita diujilah pada Allah Ta'ala. Kita pasang telinga dekat batu, dekat kayu, dekat pokok, dekat binatang, memang kita tak dengar lah tasbih. Tapi tuan-tuan, Allah SWT tunjuk kepada para sahabat batu bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Sebab mereka ni dapat kemuliaan untuk dengar tasbih dengan telinga mereka. Sebab kalau mereka tak dengar sekalipun tuan-tuan, iman mereka tetap kukuh. Sebab mereka adalah anak didik Nabi SAW. Tak ada siapa generasi yang paling kukuh iman, paling kemah iman dia, langsung tak ada syak melainkan para sahabat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi bonus pada mereka, hatta mereka dengar tasbih batu, mereka dengar tasbih makanan, seperti mana dan sebut dalam hadis. Sebelum tu lagi Nabi SAW, sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Nabi sendiri kata apa? Inni la'alamu hajaran bil Makkah kana yusallimu alayya. Aku dengar dulu sebelum aku jadi Nabi, di Mekah batu yang bagi salam pada aku. Aku kenal batu bagi salam kat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW jadi diutuskan jadi Nabi SAW, para sahabat semua dengar. Batang kurma, bukan pokok kurma, batang pokok kurma teriak, nangis. Selepas Rasulullah SAW naik atas mimbar, ganti tempat asal dia disandar pada batang kurma tersebut. Para sahabat semua dengar. Ini nak cerita bab itu pun panjang. Nanti insyaAllah dalam bab kenabian, dalam bab akidah kita akan perincikan. Cuma dalam hadis tentang fadilat menuntut ilmu tadi, bayangkan betapa besarnya satu motivasi untuk kita jangan rasa berat nak mengaji. Bahawa kita ni dikurniakan istighfar daripada semua makhluk, daripada malaikat dan apa saja di atas muka bumi ni, hatta ikan-ikan. Kemudian Nabi SAW sebut innamal ulama'u warathatul anbiya. Hanya sebenarnya para ulama itu, yakni orang-orang yang berilmu, adalah pewaris Nabi. Fa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak tinggalkan harta waris sebagai bentuk dinar, wang emas ataupun perak, tetapi mereka mewarisi ilmu, mewariskan pada kita ilmu. Wa man akhadahu bihawdin wafir. Siapa yang ambil warisan nabi, para nabi ni, maka dia telah dapat satu nasib bahagian yang sangat besar. Kalau nak baca tentang hadis tentang fadilat ilmu ni terlalu banyak lah tuan-tuan. Jadi saya pun tak mau panjangkan. Tapi itulah kita nak kena juga berkenalan tentang fadilat-fadilat mengaji ni, untuk menjadikan satu bagi lonjakan paradigma ataupun booster untuk kita ni lagi nak mengaji. Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat di kalangan kamu orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu. Dan tuan-tuan, dalam Islam, agama kita agama yang terbina di atas ilmu. Ayat yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi SAW, yang ini selepas Bismillahirrahmanirrahim, di atas pendapat kebanyakan ulama. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Yang menunjukkan bahawa agama kita agama dengan ilmu.
Kan bukan agama ikut membabi buta saja. Seperti mana yang berlaku kepada kaum jahilah dah pada zaman dulu. Tak ada sandaran ilmu. Tetapi kita agama Islam, agama berdasarkan ilmu. Dan cara ringkasnya tuan-tuan, ilmu Islam agama kita ni terbahagi kepada 3 bahagian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika mana kami pada satu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadid bayadu thiyab, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, syadidus sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya ataupun janggutnya, la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun, tak nampak pula pada lelaki tersebut tanda-tanda dia seorang yang musafir, dan tidak pula di kalangan kami seorang mungkin ada. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, dan duduk tu mesra, merapatkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan dua tapak tangannya di atas pekanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Ringkasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang 5 rukun Islam. Kemudian lagi sebut kata sadaqta, betul. Sayyidina Umar kata apa? Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami rasa pelik, dia boleh tanya, boleh kata betul pula. Siapa dia ni? Kemudian ni soalan kedua dia lagi sebut tanya, fa akhbirni 'anil iman. Bagi tahu pada aku tentang iman. Nabi SAW ringkasnya sebut tentang 6 rukun iman. Sadaqta, dia kata benar. Yang ketiga dia tanya tentang ihsan. Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, bahawa kamu menyembah Allah seolah kamu menyaksikan Allah. Kalau kamu tidak menyaksikan Allah atau kamu tidak lihat Allah, Allah Ta'ala melihat kamu. Ada soalan keempat lagi, hari kiamat. Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak yang ditanya lebih mengetahui daripada dia bertanya. Kemudian dia tanya tentang hari tanda-tanda hari kiamat. Nabi bagi tahu tentang 2 tanda hari kiamat. Kemudian lelaki itu beredar, thumma talaqa. Sayyidina Umar kata, aku duduk 3 hari tertanya-tanya siapa lelaki tersebut. Selepas 3 hari Nabi SAW datang pada Sayyidina Umar. Nabi kata, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala, maka berkata Nabi SAW, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Yang datang mai itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang menyumpai manusia. Atakum yu'allimukum dinakum. Ni rumusannya. Jibril telah datang kepada kamu untuk mengajar kamu akan agama kamu. Dinakum, agama kamu. Sebab itulah pada akhir hadis ni para ulama mengatakan bahawa apa yang disebutkan ataupun apa yang ditanya oleh Jibril AS, soalan pertama, kedua, ketiga, keempat, ni semua adalah rukun agama. Arkanuddin, rukun agama. Terbina agama kita dengan Islam, iman, ihsan. Guru saya, guru kami Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni kata malah rukun yang keempat adalah tanda hari kiamat. Tapi saya tak mau panjangkan perbincangan tentang itu. Tapi dia pun ada juga perbincangan dia, salah satu daripada perbincangan akidah nanti, tanda hari kiamat. Menunjukkan bahawa tanda hari kiamat ni persoalan yang besar. Sebab dia sama penting dengan Islam, yang mana kemudiannya kita kategorikan sebagai fiqh, ilmu fiqh, dan juga iman yang kemudian ini kita sebutkan sebagai ilmu akidah, dan ihsan yang kita sebutkan kemudian ini sebagai tasawuf. Dan nak katakan tanda hari kiamat tu sama penting dengan 3 rukun. Cuma para ulama dulu melihatkan keadaan dan kondisi, mereka mengatakan bahawa rukun agama 3, iaitu Islam, iman dan ihsan. Kemudian ini perbincangan dia, Islam ni adalah segala ilmu yang berkaitan dengan syariah pada bentuk perintah Allah Ta'ala yang menuntut kita buat dengan perbuatan. Nampak no? Ilmu Allah Ta'ala apa? Ilmu syariat yang bersifat perbuatan. Itu fiqh. Itu Islam. Bermula dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Maksud dia dengan lafaz 2 kalimah syahadah tersebut, dengan rukun-rukun dia, syarat-syarat dia, barulah seorang tu boleh kita terima dia sebagai Muslim. Barulah ada aplikasi hukum-hukum yang lain. Maksud dia apa? Dia dibenarkan untuk solat berjamaah bersama kita. Solat dia baru dihukum sebagai sah.
kan, barulah dia tu boleh masuk mahkamah untuk menjadi saksi. Sekian-sekian macam-macam hukum dengan 2 kalimah syahadah. Kemudian solat, tapi solat tak sempurna melainkan dengan taharah bersuci. Jadi nak kena tahu hukum bersuci. Ayat yang boleh membersihkan kita, apa kategori dia, apa jenis ayat dia, air mutlak, apa dia air mutlak, air apa dia air mutaghayyir, air musta'mal, segala-gala semuanya ada. Kan, solat, puasa, zakat, sampailah bab muamalat, cara jual beli, sewa menyewa, sampailah bab nikahat, perkahwinan, sampai jenayah, sampailah bab syahadah, kesaksian dalam mahkamah, dan juga bab hukum perhambaan. Tapi sekarang dah tak ada. Semua ni kalau kita lihat bersifat perbuatan. Bersifat perbuatan. Jadi kategori dia dalam ilmu fiqh sebenarnya. Jadi perbincangan fiqh ni saya tak mau sentuh lah. Tapi kita ada majlis fiqh di surau sana. Dan di surau Taman Orkid nama dia. Taman Orkid ada pengajian, saya baca kitab Muqaddimah Hadramiyah tu pengajian ataupun perbahasan fiqh. Tapi seperti mana kita seperti mana saya maklumkan, kita di sini akan baca kitab akidah. Jadi dia kategori yang kedua adalah hadis tadilah. Akidah adalah hukum syariat yang bersifat kepercayaan. Dia bukan tuntutan untuk buat seperti ini, bukan. Tapi kepercayaan. Apa yang kita yakin, apa yang kita putuskan dalam diri kita sebagai satu i'tiqad, keyakinan. Bermula dengan menerima Allah SWT sebagai Tuhan dan tiada sekutu bagi dia. Kemudian sifat-sifat dia yang kita akan bincang dalam. Kemudian dia bila iman Allah barulah akan datang kepada iman pada Rasul, para malaikat dan perkara-perkara yang panggil sam'iyat, kan, seperti hari kiamat dan segala-galanya. Baik. Jadi semua perbincangan akidah ni dia bersifat kepercayaan. Jam ke belakang. Jam tu sebenarnya sini masuk banyak ya. Ada situ. Jadi itu kategori yang kedua, ilmu akidah. Jadi tuan-tuan nak faham senang, fiqh tadi bahagian pertama dia melibatkan perbuatan. Yang kedua kepercayaan. Dia tak terlibat dengan perbuatan, dia kepercayaan di hati saja. Kita faham, yakin dengan dalil-dalilnya, baru kita terima. Dan yang ketiga, ilmu ihsan ataupun dipanggil ilmu tazkiyah, ilmu pensucian jiwa. Dan kemudiannya kita guna pakai sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf asalnya adalah ilmu akhlak. Akhlak dalam Islam bukan semata-mata etika seperti mana diajar dalam moral ataupun diajar dalam peradaban moden, beretika dengan sekian-sekian. Kita ilmu akhlak ataupun tasawuf Islam lebih dalam daripada etika yang diajar dalam mana-mana tamadun. Sebab ilmu adab akhlak Islam bermula daripada hati. Seperti mana Nabi SAW sebut, idza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau baik daging tu, seketul daging tu, maka baiklah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Dan ketahuilah, segumpal daging tu adalah hati. Jadi terbinanya akhlak daripada hati. Bukan semata-mata dengan perbuatan, tapi hati mendustakan. Tapi etika yang diajar hari ini boleh jadi kena buat macam ni, kan, dengan bos kena jadi belakang dia punya kecam dan maki cukup dahsyat. Jadi ini bukan etika ataupun akhlak yang diajar Islam. Islam daripada hati. Dan juga begitulah kemudian tertuju pada perbuatan. Dan kemudiannya hatta bukan setakat etika ataupun adab kita sesama makhluk, sesama manusia, malah adab kita yang paling penting dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Taala yang dipanggil sebagai syairillah ataupun syiar-syiar Allah. Adab begitu sekali halus dalam Islam. Jadi pun salah satu daripada rukun agama yang wajib kita pelajari supaya kita tak jatuh daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah yang kita pun tak perasan, seperti sifat ujub, riya, sum'ah, hubbul jah, hubbud dunya. Benda ni tak nampak secara zahir biasanya, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Wallahu alimun bidhatis sudur. So Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati, apa yang ada dalam dada-dada kita. Baik. Jadi itu cara ringkas tuan-tuan pembahagian ilmu yang penting dalam Islam. Jadi ilmu akidah, berkaitan akidah itu sendiri tuan-tuan asal daripada bahasa Arab aqada yaqidu, maksudnya mengikat sesuatu.
Kalau kita ikat tali, kita simpul itu, maksud dia aqadah. Dan benda ikatan dipanggil uqdah, uqdatun. Dalam satu hadis sahih, Nabi SAW sebut, setiap kali anak Adam tu tidur, aqadah syaitan akan buat 3 uqdah, ikatan dekat qafa, belakang kepada anak Adam. Jadi bila dah masuk waktu subuh tu, nanti syaitan akan kata kepada dia apa? Walaka lailun tawil. Kamu ada pandangan panjang, tidur lagi tak apa. Tapi kalau dia bangkit, dia sebut nama Allah Taala, terlepaslah satu ikatan uqdah. Sebenarnya dia berwudu, terlepas satu lagi uqdah, satu lagi ikatan. Kemudian dia sampai yang dia solat, maka terlepas. Maka bangunlah dia pada hari tersebut. Nabi kata apa? Tayyiban nafs, jiwa dia rasa bersih, elok, segar, nasyid, yakni bersemangat. Wa illa, sekiranya tidak, maka dia akan bangun dengan keadaan yang khabithun nafs, jiwa dia rasa buruk, kaslan. Dalam hadis tersebut. Jadi saya nak ambilkan sini perkataan aqadah tadi, ikat tadi, macam dalam hadis tersebut datang perkataan aqidah. Hatta dalam surah ni yang kita baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarril naffatsati fil uqad. Min, kita minta berlindung kepada Allah Taala daripada syar kejahatan naffatsat, perempuan-perempuan yang buat tu panggil naffath. Dia baca-baca mentera-mentera apa semua dah. Tu perempuan-perempuan yang buat sihir tu panggil naffatsat fil uqad, pada ikatan-ikatan tali ataupun benang. Tu sihir. Nampak tak? Jadi Allah Taala turunkan surah Al-Falaq tu bagi tahu siap kita kena minta perlindungan Allah Taala daripada kejahatan ahli-ahli sihir tu, ahli sihir tu. Nampak tak? Jadi uqad. Nampak tak? Ain qaf dal. Nampak perkataan yang sama, aqidah. Jadi akidah adalah satu benda yang diikat. Tapi apa maksud dia dalam ilmu akidah? Maksudnya sesuatu yang kita ikatkan, kemas dalam hati kita, sesuatu kepercayaan yang tidak lagi masuk pada dia ragu-ragu. Itu maksud akidah. Dan ilmu akidah juga dengan ilmu tauhid. Tauhid pula daripada fi'il bahasa Arab ataupun verb lah. Dalam bahasa Arab ni ada fi'il kan, fi'il madhi, mudhari', verb, past tense, present tense. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada maksudnya menjadikan satu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Maksud dia mengesakan Allah. Tauhid mengesakan Allah. Jadi dinamakan ilmu ni ilmu tauhid sebab perbahasan yang paling basic, yang paling penting dalam akidah adalah beriktikad bahawa wujud dan Allah tu esa. Dan maksud esa di sini maksud dia satu dan tiada sepertinya mana-mana pun selain padanya. Mana-mana selain Allah Ta'ala tiada satu pun menyerupainya pada zatnya ataupun perbuatannya ataupun pada sifatnya. Itu maksud dia tauhid. Semuanya ilmu akidah ni terrangkum, kemas di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya kemas dalam tu ada. Tetapi kita tak sampai darjat ilmu para ulama untuk memahami apa yang terkandung dalam surah Al-Huwallahu ahad. Sebab itulah perlu disyarahkan, dirungkaikan. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ilmu akidah ni tuan-tuan, terutama di bab ilahiyat, sebenarnya semua adalah syarahan bagi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ataupun syarahan bagi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Baik. Itu ilmu akidah. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya bincang atau kita bincang hari itu, pemilihan kitab untuk kita jadikan pengajian kita ni, kita pakai kitab Ar-Risalah Al-Fikriyah. Kitab Risalah Fikriyah ni sebenarnya dia adalah syarahan bagi satu matan akidah. Matan ni maksud dia satu rumusan ilmu yang mana dulu ada seorang ulama nama dia Imam Ibrahim Al-Laqani. Dia buat satu rumusan ilmu akidah ni dalam bentuk bait-bait syair. Dalam bahasa Arab dipanggil manzumah. Ulama dulu supaya dia ada satu hafalan kemas dalam kepala dia, rumusan ilmu dia buat dalam bentuk syair. Jadi dia pun hafal dan dia pun menghafalkan kepada kanak-kanak, budak-budak supaya ada hafalan tersebut. Jadi dia ada rumusan tu dalam kepala lah. Kemudiannya kadang-kadang rumusan-rumusan ni disyarah oleh para ulama.
Jadi dipanggil matan. Rumusan ilmu ni dipanggil matan dia. Jadi di antara matan akidah yang paling masyhur kali matan Jauharatut Tauhid. Jauharah At-Tauhid karangan Imam Al-Laqani. Dan dia menjadi silibus pengajian akidah di Azhar lama. Dan Imam pengarang kitab tersebut iaitu Imam Al-Laqani meninggal pada tahun 1041 Hijrah. Nak kata bukanlah lama sangat. Baru lebih kurang 400 tahun kan, 400 tahun lepas lah lebih kurang. Antara kita dengan dia lebih kurang 400 tahun. Yalah nak compare dengan ulama-ulama terdahulu lagi lama kan. Imam Ghazali contohnya 505 Hijrah meninggal. Jadi Imam Ghazali dengan Imam Laqani ni lebih kurang 500 tahun beza. Kita dengan Imam Ghazali dekat dengan berapa tahun? 1000 kan. Lebih kurang kan? 1000 tahun lebih kurang 1000 tahun. Baik. Jadi kitab matan Jauharut Tauhid ni memang satu kitab ataupun rumusan ilmu akidah yang masyhur dan muhtamad, yang menjadi silibus di banyak pengajian-pengajian Islam, termasuklah Universiti Azhar nama. Tuan-tuan pun tahu kan Universiti Azhar ni antara universiti yang tertua di dunia. Dan sebab asal di Azhar ni dibina oleh Syiah Fatimiyah ketika mereka ni menguasai Mesir. Kemudiannya Fatimiyah ni satu Syiah yang melampau, Batiniyah. Batiniyah maksud dia sampai peringkat banyak mengapu-mengapu dah, sampaikan kebanyakan ni dah kufur, dah tak kira sebagai umat Islam. Tapi akhirnya dapat dijatuhkan kerajaan mereka ni oleh sultan yang adil yang soleh, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pembuka kota Baitul Maqdis. Dan beliaulah yang selamatkan, terbuka balik kota Qahirah dan juga Mesir ni daripada jajahan Syiah. Tapi Azhar tu asal dia dibina oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Dapat buka balik kota tu, dia perintah bersihkan fahaman Syiah daripada Azhar. Jadikan Azhar ni pusat ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah. Malah ketika Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya diriwayatkan dalam kitab sejarah menguasai Azhar, dia suruh muazzin baca akidah Ibnu Asakir. Baca akidah Ibnu Asakir. Akidah Ibnu Asakir ni salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, baca dekat menara masjid sebagai satu tanda bahawa ahli sunnah menguasai Azhar. Sampai hari ini kan, sampai hari ini alhamdulillah mereka pegang bahawa Azhar mestilah berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Selepas datang Imam Al-Laqani pengarang kitab Jauharah At-Tauhid ni, maka jadi silibus pengajian sampai hari ini kitab Jauharah At-Tauhid. Tapi kitab ni tuan-tuan seperti mana saya sebutkan, dia rumusan. Jadi dia padat, dia macam satu, dia compile lah kan, ataupun nano maksud dia padat sangat. Jadi perlu pada syarahan dan penerangan. Jadi banyaklah ulama kemudian mensyarahkan kitab tersebut. Antara syarah yang paling masyhur sekali syarah Imam Al-Baijuri, Syekhul Azhar zaman dia, ulama besar zaman dulu, Imam Ibrahim Al-Baijuri. Tetap dari pun pernah baca ataupun mengajar kitab tu. Tapi selepas saya jumpa kitab ni disyarahkan oleh salah seorang ahli majlis fatwa Kedah, iaitu Ustaz Dr. Aqli Ahmad, salah seorang ahli majlis fatwa di Kedah, dan beliau juga pensyarah kanan. Sekarang ni saya rasa dia dekan Fakulti Syariah di Uni Syams. Dulu Queen ya, dulu nama dia Queen, sekarang ni Uni Syams di Kedah. Dan saya lihat isi dia, carahan dia memang kebanyakannya daripada kitab-kitab syarahan Arab yang muktabar. Jadi mudahlah untuk tuan-tuan untuk jadikan kitab ini sebagai satu rujukan sampai mengaji. Sebab saya setakat ni saya memang mengajar kitab Arab lah tuan-tuan, sebab sebagai amanah ilmu kita mengajar kitab apa yang kita mengaji. Jadi saya memang mengaji kitab Arab. Saya pernah duduk pondok, tapi satu kitab pondok pun saya tak pernah khatam. Dulu duduk pondok, tapi satu kitab pondok pun tak nak khatam. Tahu lah kan, mengaji pondok kan kena lama kan, puluh tahun baru khatam satu kitab kadang-kadang. Jadi tak ada. Jadi bila saya pergi mengaji di Sudan, kita ngaji di universiti, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan satu syekh dan juga guru kami di universiti jugalah. Tapi saya belajar dengan beliau di luar universiti, iaitu Syekh Dr. Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin. Dia orang Yaman, bukan orang Sudan. Seorang yang ulama yang masya-Allah lah, hebat dan banyak ilmu dan juga sanad-sanad kitab. Dia khatam kitab beratus-ratus kitab. Ada sanad-sanad ijazah dia. Jadi kitab ni, Matan Jauharut Tauhid ni salah satu kitab yang saya bacakan beliau lah dalam akidah.
Jadi sebab itulah kalau ada permintaan buat pengajian, tuan-tuan, saya tak akan mengajak mereka kitab yang saya khatam dengan guru saya. Kan kitab yang saya khatam. Jadi tuan-tuan akan ikutkan, kalau kita khatam, insya-Allah lah saya bagi sanad kitab tu. Tapi nak kena khatam lah, kulit ke kulit. Lepas tu boleh buat kenduri pun. Tapi itu sebagai amanah dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang minta baca kitab Syarul Salikin ke Bahrul Maziz, saya kata minta maaf sebab kitab ni saya tak pernah khatam. Boleh baca macam tu, tapi amanahnya saya akan mengajak kitab yang saya mengkhatam saja dengan guru saya. Lepas tu saya lihat buku ni mudah sebab dah ada penerangan dan juga penjelasan dia. Jadi insya-Allah macam mana nanti akan boleh cadangkanlah beli buku ni dekat Pustaka Syafi, dekat Kuala pun ada jual. Jadi akan datang ni bila guna kitab ni lebih mudahlah insya-Allah. Amanah. Baik. Jadi tuan-tuan, saya cerita sedikit pada hari ini tentang sejarah bagaimana ilmu akidah ni dia berkembang. Semua ilmu tuan-tuan kita pun maklum pada zaman Nabi SAW sumbernya terus daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan Allah SWT turunkan Al-Quran tuan-tuan dengan bahasa Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa kali, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran tu dalam bahasa Arab, moga-moga kamu berakal. Dalam ayat lain, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, kami jadikan dia Quran tu bahasa Arab. Dalam ayat lain, wa kadzalika auhayna ilaika, kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyan, begitulah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad Quran yang bahasa dia Arab. Orang Arab memang tahu Quran itu bahasa Arab, mereka pun baca. Jadi kenapa Allah Ta'ala nak sebut sekali lagi dalam Quran tu sebagai peringatan bahawa Quran tu bahasa Arab? Sebab di sana ada beberapa makna dia. Pertamanya, kita kena faham bahawa Allah SWT berkata-kata, sifat dia. Sifat Allah Ta'ala kalam, berkata. Allah Ta'ala mutakallim, dia berkata-kata. Tapi apakah kita fikir Allah Ta'ala berkata-kata dengan seperti kita berkata-kata? Dengan suara, dengan bahasa? Nampak no? Sebab suara, bahasa ni sifat makhluk. Jadi kata-kata Allah Ta'ala tu tuan-tuan bukanlah seperti kita punya kata-kata. Nampak no? Kata-kata Allah Ta'ala tu bukan seperti kita, yang perlu pada suara. Dan suara kita sendiri ada banyak sifat-sifat makhluk dia. Seperti mana, seperti apa? Seperti ada depan dan belakang, ada dulu dan kemudian. Dulu kemudian ni sebenarnya tuan-tuan sifat makhluk. Allah Ta'ala maha suci daripada sifat-sifat yang ada seperti sifat kita makhluk ni. Kata-kata saya setengah jam tadi tuan-tuan dah berlalu. Dah berlalu dah. Sebab kita makhluk terikat pada waktu. Jadi Allah SWT maha suci daripada terikat pada waktu yang dia cipta waktu tu sendiri. Boleh faham tuan-tuan? Nanti kita akan bahaskan dalam bab ni. Cuma di sini saya nak sebutkan bahawa Al-Quran asal kalam Allah, bukanlah dengan bahasa. Asal Al-Quran kalam Allah yang berdiri di atas zat Allah Ta'ala tu bukan asal dia dengan bahasa. Nampak no? Kemudiannya tu kalam dibagi kalam nafsi. Nanti ada perbincangan dia. Kalam nafsi ni bukan bahasa, bukan suara. Tetapi sudah tentu kita makhluk. Kita nak memahami banyak perkara dengan wasilah-wasilah. Ada wasilah yang kita gunakan. Jadi antaranya ialah bahasa. Dan memahami bahasa mesti dengan suara, kata-kata. Dan kita sendiri nak dengar kata-kata dengan telinga. Jadi banyak benda kita berhajat sebab kita makhluk yang lemah. Jadi sebab itulah Allah SWT menjadikan Al-Quran yang nak disampaikan kepada kita ni supaya kita boleh memahami kehendak Allah dalam syariat dia dengan bahasa Arab. Nampak tak? Dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu asal dia makhluk. Tapi kalam Allah yang asal dia adalah sifat Allah Ta'ala yang azali. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah SWT jadikan Quran bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jadikan bahasa Arab itu tuan-tuan pada zaman, maksudnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad pada zaman bahasa Arab itu memang bahasa yang masih lagi terjaga elok, bahasa yang tinggi. Sebab mereka orang Arab Quraisy diturunkan pada Al-Quran
Dan mereka sendiri dah ada alat ataupun ada apa nak panggil tu, macam sesuatu yang potensi mereka untuk memahami Quran, iaitu bahasa tu sendiri. Boleh faham tuan-tuan? Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan keadaan mereka ketika itu kemuncaknya memahami kesastra bahasa Arab. Jadi apa yang ada pada mereka, kemahiran bahasa Arab tu tuan-tuan, satu benda alat yang besar untuk mereka memahami Al-Quran. Boleh faham kan? Itu pertama je kalau kita faham. Tetapi dengan keadaan mereka memiliki bahasa Arab yang tinggi ketika itu, yang dipanggil Saliqah Arabiyah, yang mana mereka ada keupayaan potensi itu memahami Quran dengan sangat baik, tetap banyak keadaan mereka sendiri terpaksa tanya Rasulullah SAW tentang makna-makna Al-Quran. Sebab Al-Quran bahasa dia sangat tinggi dan balaghah dia sangat tinggi. Balaghah yang maksud sastra dia sangat tinggi. Betullah Al-Quran sendiri di kalangan sahabat, tak semua di kalangan mereka faham sama level. Hatta kadang-kadang boleh jadi ada satu sahabat muda lagi, tapi Allah Ta'ala kurniakan dia lebih faham daripada sahabat yang lebih berusia. Seperti mana dikurniakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni anak pakcik Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Sayyidina Abbas walaupun pangkat pakcik Nabi SAW, tapi usia beliau dengan Rasulullah hanya beza 3 tahun saja. 3 tahun tua daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh fahamlah, anak dia Sayyidina Abdullah bin Abbas ni walaupun pangkat sepupu Nabi, tapi sangatlah muda. Kan tuan-tuan nampak no? Sayyidina Abbas tu pakcik Nabi, tapi dia muda sangat. Dia membesar sama-sama dengan Rasulullah SAW dekat rumah Abu Talib. Abang dia Abu Talib, pakcik Nabi SAW, pakcik yang tua. Dia lah yang jaga Rasulullah dan jaga adik dia, iaitu Sayyidina Abbas. Sebab ayah mereka meninggal, Sayyidina Abbas muda lagi, kanak-kanak lagi. Jadi abang dia itu Abu Talib jaga Rasulullah dan juga jaga adik dia Sayyidina Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni muda lagi pada zaman Nabi SAW, kanak-kanak. Tapi dengan berkat doa Nabi SAW, Nabi pernah doa pada beliau. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman pada dia, dia jadi faqih, faham agama, dan kurniakan dia takwil Al-Quran, itu tafsir Quran. Jadi sebab itulah walaupun usia dia yang muda, Allah Ta'ala kurniakan ilmu dia tinggi. Pernah satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita pun tahu Sayyidina Umar sahabat yang besar. Pernah satu hari Sayyidina Umar masuk dalam satu majlis sahabat-sahabat yang besar-besar. Ketika itu Sayyidina Umar bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, masih kecil. Jadi ada kadang-kadang majlis ni majlis yang khas, bukan sebarang orang boleh join. Kan kita lah kalau orang tu sembang, mana ada budak-budak join sekali tiba sembang rabung orang kita sekali. Sembang rabung kan tuan-tuan, mesra tak tentu pasal kan. Kita pun kata apa siapa budak ni. Jadi macam itulah satu hari Sayyidina Umar masuk dalam satu majlis yang orang sahabat-sahabat besar dalam tu. Tapi Sayyidina Umar bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ingat tuan-tuan, ni sahabat, bukan macam kita. Kita sehari masuk pergi kedai kopi, minum kopi, sembang kita mengapu tak apa-apa. Sahabat, mereka anak didik Nabi SAW. Nabi kata apa? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Antara kecantikan Islam seorang tu, dia tinggalkan apa saja benda yang tak faedah untuk dia. Ini sifat sahabat. Benda yang tak faedah mereka tak sembang-sembang tuan-tuan. Mereka sembang ilmu. Jadi majlis mereka majlis ilmiah sangat. Jadi tiba-tiba Sayyidina Umar bawa Abdullah bin Abbas yang budak kecil. Jadi sahabat lain kata, wahai Umar, kalau kami nak, kami pun bawa anak kami yang usia macam ni juga. Maksud dia, kita sekarang ni ada satu majlis ilmu perbincangan, nak juga nak bawa anak masing-masing kongsi, tapi kita tak bawa lah sebab ni majlis khas. Tapi kamu tiba bawa Abdullah bin Abbas, budak kecil. Dia kata, apa sebab dia, apa relevannya? Tak apa, Sayyidina Umar kata, baik, aku nak tanya hampa semua. Ini lebih kurang lah terjemahan dia, no? Tanya hampa semua. Dia kata, apa yang kamu faham dengan Al-Quran? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Jadi para sahabat ada yang terjaga faham dengan zahir makna ayat. Maksudnya Allah Ta'ala kata kalau datang pembukaan kota Mekah nanti, kan, kamu akan lihat orang Islam masuk Islam ramai-ramai. Masa tu Allah Ta'ala perintah Nabi SAW, fasabbih, bertasbih banyak dan istighfar. Ada yang tak berani nak jawab langsung. Sekejap.
Jadi Sayyidina Umar bila dengar, Sayyidina Umar kata, baik, wahai Abdullah, ini Abdullah bin Abbas, apa yang kamu faham dari ayat ni? Apa Abdullah bin Abbas kata? Aku faham dari ayat tu Allah Ta'ala nak habaqkan Nabi SAW, ajal dia dah dekat. Tang mana ada sebut ajal dekat, mana ada? Tapi makna isyarat. Makna isyarat. Sebab Nabi adalah utusan Allah. Apa maksud utusan Allah? Diutuskan dengan satu misi, mission, satu tugas. Apa dia? Sebarkan dakwah. Bila dah masuk Islam berbondong-bondong, apa maksud dia? Tugas dah selesai. Bila tugas selesai, maksud dia apa? Ajal dah sampai. Jadi Allah Ta'ala suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, perbanyakkan tasbih, bersedia untuk bertemu Allah Ta'ala dan istighfar. Itu penjelasan dari saya lah. Sayyidina Abdullah Abbas jawab senang dia, ajal Nabi. Jadi Sayyidina Umar kata, begitu jugalah apa yang aku faham. Nampak? Jadi Sayyidina Umar nak tunjuk dekat sahabat lain ni, jangan semata-mata sebab dia budak lagi hampa pandang rendah. Dia satu sahabat yang istimewa. Berkat doa Nabi, Nabi yang doakan alimhu ta'wil, ya Allah kurniakan ilmu ta'wil Quran. Jadi sebab tu saya nak sebutkan tuan-tuan, terutama dalam masalah akidah, mereka semua refer pada Rasulullah SAW. Malas tuan-tuan, masalah akidah adalah permasalahan yang paling awal yang Nabi SAW didik, ajar dan pasak pada hati-hati sahabat. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, dipanggil tarikh tasyri'i, sejarah pensyariatan Islam. 13 tahun Nabi SAW di Makkah sebelum hijrah Madinah. Tuan-tuan, apa syariat yang turunkan? Tak banyak. Syariat di sudut perintah Allah Ta'ala, perbuatan tak banyak, tuan-tuan. Solat dan ada puasa sunat yang pada peringkat awal tu, puasa tu jadi wajib. Itu puasa Ashura. Puasa Ashura asal dia wajib 10 Muharram. Ramadan, puasa Ramadan tak ada lagi. Zakat tak ada lagi. Cuma galakkan untuk bersedekah dan ajaran akhlak, bercakap benar dan jauhi maksiat-maksiat seperti jangan berzina semua. Hatta arak tak haram lagi di Makkah. Hatta arak tak haram lagi. Arak ni haram ni tuan-tuan 3 peringkat. Itu panjang cerita. Tapi nak kata tuan-tuan, apa yang berlaku 13 tahun ni di Makkah ni? Pengukuhan akidah. Pengukuhan akidah yang kemas sangat pada mereka. Ayat-ayat diturunkan dalam Quran ada kategori Makkiyah, ada kategori Madaniyah. Makkiyah ayat yang turun di Mekah, Madaniyah ayat yang turun di Madinah. Tuan-tuan kalau tengok Quran, awal surah tu dah disebut Madaniyah atau Makkiyah. Ataupun tuan-tuan ambil mushaf, tengok dekat indeks belakang, dekat isi kandungan tu, nama surah ada tulis Madaniyah, Makkiyah. Makkiyah tuan-tuan tengok ayat-ayat Makkiyah. Apa cerita dia? Tentang akidah kebanyakannya. Hari kiamat. Sebab hari kiamat masalah akidah, hari kebangkitan, hari mahsyar, syurga neraka. Benda ni dipasakkan di kalangan sahabat. Kemudian selepas hijrah tuan-tuan, tahun kedua hijrah barulah puasa Ramadan. Awal apa ni hijrah barulah ada syariat solat Jumaat. Dulu tak ada solat Jumaat, walaupun ada qaul yang mengatakan ada solat Jumaat di Makkah tapi secara rahsia. Tapi kemudian ulama kata solat Jumaat pertama di perkampungan Bani Salimah. Selepas di Quba ada masjid Jumaat, kita pun tahu, biasa dengar kan. Selepas hijrah Nabi SAW, banyak persyariatan, termasuklah perundangan semua, termasuklah jihad, semua tu di Madinah. Tetapi pengajian akidah ni pengajian yang awal sangat. Nampak no? Dan mereka Allah SWT, para sahabat ni orang yang paling kukuh sekali pemahaman akidah mereka. Akidah mereka cukup bersih tentang memahami segala sifat Allah SWT dan keesaan Allah SWT dan segala-gala perkara berkaitan akidah. Tapi tuan-tuan, apabila sampai pada zaman akhir zaman Nabi SAW, muncul satu kumpulan yang datang daripada Iraq. Mereka ni mula membincangkan tentang masalah takdir. Dan perbincangan tersebut menyebabkan mereka jadi confused. Macam mana takdir ni? Takkanlah orang buat jahat Allah Ta'ala dan takdirkan dia jahat? Jadi takkan Allah Ta'ala yang betul Allah Ta'ala azab dia. Jadi bincang mereka ni buat pening. Last kali mereka punya solution, takdir ni memang tak ada. Dia kata la qadara wal amru unufun. Takdir ni tak wujud sebenarnya. Setiap perkara unuf, maksud dia start, baru start. Maksud dia apa? Kalau hari ni kita pergi masjid, maksudnya baru Allah Ta'ala startkan takdir kita pergi masjid sekarang.
Sebab bila bincang benda macam ni tanpa fahaman akidah yang kemas, maka dia boleh sesat. Maka mereka menyebarkan fahaman mereka tu di Iraq sampailah digelar sebagai Qadariyah. Qadariyah disebab pada qadar. Sampai dalam kitab Sahih Muslim ada riwayat, tak salah saya dalam Bukhari juga, datang dua orang daripada Iraq pergi nak jumpa sahabat Nabi di Madinah. Mereka sampai jumpa Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi anak Sayyidina Umar ni, Abdullah ni sahabat juga, Abdullah bin Umar. Dia kata bila sampai itu kami pun tanya. Dia kata, apa pendapat kamu wahai Abdullah tentang golongan yang datang daripada tempat kami ni, yang di Iraq, yang membincangkan tentang kadar takdir Allah Taala, iaitu Qadariyah. Sayyidina Abdullah bin Umar pun kata, abad kat depa kata sesungguhnya Abdullah bin Umar berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripada aku. Maksud dia jangan declare lah kata aku ni saudara mereka atau mereka saudara aku. Tak. Putus hubungan. Dan kata kepada mereka, salah seorang daripada mereka ni, kalaulah ada sebesar gunung Uhud emas dan dia infakkan ke jalan Allah Ta'ala semua harta dia, Allah Ta'ala akan terima satu sikit pun selagi mana mereka tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Jadi ini kumpulan yang sesat pertama yang melibatkan antara kawan yang melibatkan akidah. Kemudiannya berlaku pada zaman Sayyidina Ali juga. Satu kumpulan yang asalnya berperang bersama Sayyidina Ali. Berlaku krisis antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dua-dua sahabat. Dan dua-dua kita wajib redha mereka. Tapi ada krisis politik zaman tu. Tapi sebab krisis politik ni muncul dua kumpulan yang asalnya konflik politik, tapi akhirnya menjadi konflik akidah. Kumpulan pertama, kumpulan yang ekstrim pada Sayyidina Ali, mereka adalah Syiah. Asal dia isu politik. Yang kumpulan seorang lagi pula Fras dengan semua grup, tak suka dengan Sayyidina Muawiyah, tak suka dengan Sayyidina Ali. Lalu mereka buat grup mereka. Mereka rasa mereka kena rujuk Al-Quran, tapi ikut kefahaman mereka Quran. Mereka kata tiada hukum melainkan hukum Allah saja. Kata-kata yang benar seperti kata Sayyidina Ali, kalimatul haqqi urida bihal batil. Kata-kata yang benar tapi mereka kenaki dengan batil. Kumpulan ini dipanggil golongan Khawarij. Mereka juga akhirnya membina fahaman prinsip mereka sehinggalah melibatkan soal-soal akidah sehingga mereka tersesat. Sebab mereka mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar wajib masuk neraka, malah kekal dalam neraka. Ini adalah Khawarij. Berbeza dengan Islam wal Jamaah, kita mengatakan bahawa soal neraka, syurga milik Allah mutlak. Tak ada maksud dia wajib orang mencuri wajib neraka. Tak, itu hak Allah Taala. Kalau Allah Taala azab dia dengan sebab keadilan Allah, kalau Allah Taala ampunkan dengan sebab rahmat Allah. Itu akidah kita dari sunnah. Nampak tak? Kemudian dia berkembanglah fahaman mereka ni Khawarij, golongan Qadariyah. Dan akhirnya pada zaman tabi'in, zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, salah seorang anak murid dia itu Wasal bin Atta' bawa satu fahaman baru pula. Yang kemudian dia fahaman tersebut dipanggil sebagai fahaman Mu'tazilah. Pun akhirnya diperkembangkan. Jadi mula muncul kumpulan-kumpulan yang membincangkan tentang akidah tapi tersasar daripada jalan sunnah Nabi SAW. Dan keadaan bertambah kronik pada zaman Khilafah Harun Ar-Rashid. Khalifah Harun Ar-Rashid seorang pemimpin yang cintakan ilmu sangat. Oleh kerana dia suka pada ilmu, dia tak kira ilmu apa pun dia nak belajar. Dia buat institut pengajian dan keluarkan dana yang besar kepada ulama untuk mertabatkan ilmu. Termasuklah menterjemahkan kitab-kitab ilmuwan daripada Yunani, Rom dan juga pada India, Farsi. Tetapi sehinggalah masuk kitab Sokrates, Aristotle dan juga kitab Plato, dan juga pembawa madrasah-madrasah mereka ke dalam Islam. Ilmu Sokrates dengan Plato ni, ataupun Plato dengan Aristotle ni, ilmu mantik yang sangat mencabar minda. Bila masuk ke dalam dunia ulama Islam, mereka teruja dengan ilmu ni, ilmu logik. Dan akhirnya mereka mempelajari dan sampailah mereka meletakkan ilmu ni sebagai salah satu neraca akidah. Akhirnya tersesat banyak. Sehinggalah terbentuk satu kumpulan Mu'tazilah. Tapi orang Mu'tazilah ni cerdik. Memang cukup cerdik sebab mereka memang betul-betul mencabar akal.
cerdik sangat. Sehinggalah anak Harun al-Rashid, selepas Harun al-Rashid mati, anak dia pertamanya yang jadi khalifah Amin. Tapi Amin ni seorang yang leisure, orang yang leisure berpoya-poya, bersukaria. Sedangkan adik dia Makmun, adik dia ni sama bapa tapi lain mak dia hamba. Amin ni daripada isteri Raja Harun al-Rashid. Tapi Amin ni lebih bersifat kepimpinan, dan juga dia seorang yang alim. Kemudian dia Makmun ni lawan abang dia sendiri Amin dan ambil kuasa, dia jadi khalifah kemudian. Tetapi Makmun ni oleh kerana terlalu cerdik, dia terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Dan pada zaman dia lah ulama-ulama ditangkap dan juga disiksa, antaranya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i masa itu selamat. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Buaiti mati dalam ikatan, dalam keadaan yang digari. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa lama semata-mata sebab Makmun memaksa mereka mengeluarkan fatwa bahawa Al-Quran makhluk, bukannya sifat Allah Ta'ala yang azali. Ini semua permasalahan akidah. Tapi semua ni ada hikmah, tuan-tuan. Sebab apa? Tiap kali berlaku benda macam ni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bertambah produktif, mengkaji dan juga membahaskan, sehinggalah ilmu Islam bertambah matang. Ilmu tu memang dah ada pada Nabi SAW, cukup matang, tapi dia seolah dalam satu khazanah yang tak dikeluarkan. Tapi bila berlaku isu-isu macam ni, para ulama macam mana nak defend Ahlussunnah, mempertahankan Ahlussunnah, akidah dia. Sedangkan mereka bercakap dengan satu bahasa yang baru, kan, bahasa Mu'tazilah, bahasa baru, ilmu logik. Jadi datang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudiannya iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang asal dia sendiri seorang yang mahir dalam akidah Mu'tazilah, tetapi akhirnya dia bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah, dan dia dah ada senjata sendiri, iaitu ilmu perdebatan, ilmu mantik logik tadi tu. Dan dia sendiri kemudiannya berdebat dengan golongan Mu'tazilah ni sehingga dapat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitulah, tuan-tuan. Bermula pada Imam Abu Hasan Asy'ari ni, datang dari Imam Al-Baqilani, kemudiannya Imam Al-Ghazali pada tahun 500 Hijrah, yang mana Imam Ghazali berhadapan dengan golongan falsafah dan pelbagai pemikiran yang cuba nak merosakkan, mengeruhkan akidah Islam. Beliau mempertahankan dengan kitab-kitab dia, berdebat dengan ahli-ahli falsafah ini, sehinggalah Imam Al-Ghazali dipanggil sebagai Hujjatul Islam, hujjah bagi Islam, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan begitulah kalau cerita panjang kronologi dia datang dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sekian-sekian sampailah hari ini. Alhamdulillah, karangan-karangan ulama ni sampai pada kita selepas saringan kajian yang sangat mematangkan ilmu ni. Dan kalau kita nak menyelami, sebenarnya dunia ilmu itu sangat luas. Tapi seperti mana guru saya dan juga ramai para ulama mengatakan, ilmu akidah ni sebenarnya, tuan-tuan, hukum dia seperti ubat. Ubat kita ambil kadar yang kita nak sembuh sakit kita. Makan lebih, overdose. Itu je. Jadi kita dalam pengajian kita, tuan-tuan, kita belajar tahap nak lepas kita daripada masalah taklid ataupun masalah mengikut yang tidak sah pada akidah. Itu saja. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, semoga akan datang nanti kita mulakan pengajian kita dengan kitab ni lah, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik kepada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sendiri sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sikit. Sikit.